Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba. Suara tak ilah ha? Bab yang ke-8, beriman dengan malaikat. Muka surat 312. Muka surat 312. Okey, boleh. Pendahuluan. Malaikat merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berbeza dengan manusia dari segi kejadian dan penciptaan. Ada yang mempunyai 2, 3 dan 4 sayap. Ada juga yang mempunyai 600 sayap, seperti mana yang dimiliki oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Jumlah mereka sangat ramai dan tidak diketahui dalam kata yang benar kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mereka merupakan makhluk yang sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sekali-kali tidak pernah menderhakai mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mempunyai hubungan dengan kehidupan manusia. Antaranya ada malaikat yang mencatat amalan harian yang dilakukan manusia, baik amalan yang baik maupun yang tidak baik. Ada juga malaikat yang menyoal manusia di dalam kubur. Okey. Tentang masalah beriman. Maknanya mempercayai wujudnya malaikat. Malaikat adalah merupakan sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di sudut kejadiannya berbeza. Kejadian manusia, haiwan, binatang, tumbuhan, malaikat. Malaikat juga sebahagian daripada makhluk Allah. Kejadian mereka berbeza dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Dan juga di sini disebut malaikat itu sifat dia, kita tengok keadaan dia, dia ada sayap. Bila kita kata sayap ni macam mana? Ayam, itik, burung ada sayap. Macam tu kan kita tak tahu. Cuma orang beriman ini dituntut supaya dia percaya, dia pegang, dia yakin apa yang dia dengar, apa yang disampaikan dalam Quran dan hadis. Sebab itu dia selalu kita ulang, masalah iman ini walaupun tak percaya, walaupun tak faham, walaupun tak tengok, maka dituntut kepada kita terima. Bukan mesti kita tengok. Tak tengok pun, jadi apa sahaja yang telah diberitahu oleh Allah dan juga Nabi diterima. Bila kita terima, menunjukkan bahawa kita telah mempercayai kepercayaan yang bulat sepenuhnya apa yang disebut oleh Allah. Sebab tu selepas orang baca Quran, orang selalu sebut sadaqallahul azim. Bernarlah kata-kata Allah ya Ta'ala yang Maha Agung. Bila kita itu yang kita akui, itu yang kita iktiraf, segala apa yang disebut dalam Quran semua benar. Di antara yang disebut dalam Quran, malaikat bersayap, terima aja. Tak perlu nak fikir macam mana sebab kita tak pernah tengok. Dan kepercayaan kepada malaikat ini diletakkan salah satu daripada rukun kepada iman. Tolak salah satu daripada rukun iman ini, dia dianggap tidak Islam.
Percaya kepada Allah dia boleh terima, beriman kepada Allah boleh terima, kepada Nabi, hari kiamat, qada qadar, kitab, rasul boleh terima. Tiba-tiba kepercayaan ataupun keimanan kepada malaikat tak boleh nak terima, sebab macam mana malaikat dikatakan ada sayap? Macam mana sayap malaikat? Berapa bilangan sayap? Yang tu tak boleh, tak perlu dipertikaikan, tak perlu syak, tak perlu ragu, kerana zalikal kitabu la raiba fi. Yang demikian itu kitab Al-Quran, awal-awal lagi dah kita sebut, tidak ada syak kepadanya, tidak ada ragu padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, bila selain daripada kejadian malaikat itu adalah berbeza dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain, dan yang keseterusnya tentang jumlah malaikat. Jumlah malaikat ini adalah merupakan satu jumlah yang sangat ramai, sangat banyak, dan disebut dalam Al-Quran bilangan jumlah malaikat ini hanya diketahui oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula bila dia jadikan malaikat disertakan dengan tugas masing-masing. Ada di kalangan malaikat yang disebut di dalam hadis, dia datang ke majlis-majlis ilmu. Itu sebahagian daripada tugas dia. Selain pada muka, nakir, raqib, atid, malik, ridwan tu kan, Israel, Israfil tu, dia ada lagi malaikat yang lain yang Allah Ta'ala utuskan setiap kali ada majlis ilmu di mana sahaja diperintahkan supaya mereka datang. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha'an bima yasna' wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesungguhnya para malaikat Allah sentiasa menghamparkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu. Jadi para ulama ketika membahaskan hadis ini, ada malaikat yang sedang berterbangan di udara. Bila kita ada sayap boleh terbang lah. Mereka duk cari di mana ada majlis ilmu, mereka akan datang duduk bersama. Sebab apa duduk bersama? Kerana redha, kerana suka apa yang dibuat oleh penuntut-penuntut ilmu. Sebab itu majlis ilmu juga disebut sebagai taman-taman syurga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan ketenangan dalam majlis ilmu. Sebab tu dalam majlis ilmu, majlis muzakarah juga adalah majlis ilmu, majlis debat juga adalah majlis ilmu. Kita tak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kesat walaupun kita berbeza pendapat dengan orang, sebab dia majlis ilmu. Kalau kita buat perkara-perkara yang disebutkan tadi, Allah Ta'ala tarik, maknanya keberkatan kita menuntut ilmu. Jadi dalam hadis yang kita bacakan tadi, malaikat sentiasa menghamparkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu kerana redha, suka apa yang penuntut ilmu lakukan. Apa yang penuntut ilmu lakukan? Dia sedang mengkaji, menghayati, mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Lepas tu dia pergi bertemu dengan Allah, buat laporan. Hamba-mu sekian. Dalam waktu sekian, masa sekian, dia sedang menuntut ilmu, mencari keredaan-Mu, wahai Allah. Kan hadis yang selalu kita baca tu, malaikat ni dia silih berganti. Malaikat yang jaga siang, di waktu siang, dia turun selepas dia pada subuh. Lepas tu pula yang malaikat yang jaga malam, dia turun kepada bumi ini selepas daripada waktu asar. Yata'aqabuna malaikatun bin laili wa malaikatun bin nahar. Berselisihlah malaikat yang jaga di siang hari dan juga di malam hari. Bila dia bawa bertemu dengan Allah Ta'ala, dia pergi bertemu dengan Allah Ta'ala, contohnya malaikat yang turun asar tadi, asar sampai sekarang, dia naik pula bila? Subuh besok. Allah Ta'ala akan tanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hambaku? Dia sedang buat apa? Jadi kelebihannya kalau kita sedang menuntut ilmu, besok dia buat laporan kepada Allah, hamba-hambamu sedang mengaji, sedang mendalami ilmu. Kita tengok, ini sebahagian daripada tugas malaikat. Ada di kalangan malaikat pula jaga orang yang beriman. Tak disebut dalam hadis Nabi kan. Ada di kalangan malaikat pula berdoa orang yang berada di dalam masjid, intizarus salah ba'da salah, sentiasa didoakan oleh malaikat. Contohnya dia datang sembahyang maghrib, dia nak tunggu waktu isya, dia tak keluar lagi daripada masjid ataupun surau, tempat-tempat yang didirikan sembahyang berjemaah. Malaikat sentiasa berdoa,
Allahumma ighfir lahu warhamhu, ampunkanlah dia, rahmatilah dia. Selama mana dia doa tu, selama mana berada di dalam masjid dan juga di surau. Pendek kata, maknanya kesimpulannya, malaikat ni di samping bilangan dia yang ramai, yang banyak, ditugaskan dengan tugasan masing-masing. Semua ada peranan. Jadi kalau padan tuan-tuan, dengan kita disuruh kita beriman kepada 6 rukun. Kalau kita betul-betul beriman kepada malaikat sahaja, sudah cukup mendidik diri kita jadi orang yang baik. Tapi kalau beriman kepada 6, lagilah jadi baik. Sebab apa? Setiap gerak-geri perjalanan hidup kita, segala aktiviti kita, siang, malam, pagi, petang, semua diperhatikan oleh malaikat. Dan semua dicatat oleh malaikat. Beranikah kita nak buat jahat, nak buat dosa, nak buat mungkar, walaupun orang tak nampak? Bila kita faham betul-betul gerun, takut. Orang tak nampak, tapi malaikat sentiasa nampak, sentiasa catat, tulis apa yang kita buat. Tak terlepas juga, selain dapat malaikat, dijadikan sebagai bumi Allah Ta'ala, dia jadi saksi, akan buat laporan kepada Allah apa yang kita buat di atas muka bumi. Berani ke kita nak buat dosa, nak buat maksiat mungkar di hadapan, di belakang mata manusia yang tidak diketahui, tidak dilihat, tetapi malaikat sentiasa melihat. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Maksud malaikat merupakan... Okey, kita tengok dalam huraian ayat tadi. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi bila para ulama tafsir sebut, bila kata sebut orang beriman, kita orang Islam yang beriman ni kena rasa tersentuh, kena rasa khitab itu kepada aku. Allah Ta'ala menyeru aku sendiri, Allah Ta'ala memanggil aku sendiri. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kan? Semua ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu itu maknanya Allah Ta'ala menyentuh diri kita sendiri, memberi peringatan kepada diri kita sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan juga ahli kamu daripada api neraka. Di sini Allah Ta'ala, para ulama tafsir menyebut mausufatun bihadhil awsaf al-lafziyah wa wiqayatul anfus bil ilzamiha amrallah. Dia kata di sini, peliharalah diri kamu dan juga ahli kamu daripada api neraka. Siapa dia yang nak kena pelihara diri? Nak kena jaga diri. Iaitu orang-orang yang beriman, yang disifatkan oleh Allah Ta'ala, yang mempunyai ciri-ciri sifat orang beriman. Banyak sangat ayat yang telah kita baca di dalam majlis ilmu. Ciri orang beriman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan ayat-ayat yang lain. Sebab apa saya sebut ayat-ayat yang lain? Kalau nak baca ciri-ciri dan sifat-sifat orang beriman yang disebut dalam Quran ni terlalu banyak. Jadi padan kita sebut bahawa bila Allah Ta'ala sebut orang beriman, dia sebut ciri-ciri orang beriman. Jadi ayat ini nak menunjukkan bahawa orang-orang yang mempunyai ciri-ciri tersebut, sifat-sifat tersebut, dia termasuk di dalam khitab ayat ini. Apa maksud khitab? Allah Ta'ala tuju kepada mereka. Dia kata supaya wa wiqayatul anfusi bil ilzamiha amrallah, memelihara diri mereka dengan melaksanakan amrallah, perintah Allah, imtisalan, maknanya menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa makna menjunjung tinggi? Segala perintah dilaksanakan tanpa bantahan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Wa nahyahu ijtinaban, dan tegahannya hendaklah dijauhi. Berapa banyak tegahan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebut la taqrabu tu kan, banyak dalam Al-Quran. Selain daripada dalam Quran, disebut dalam hadis Nabi. Berapa banyak larangan Allah dan juga Nabi
semua hendaklah dijauhi. Bukan sahaja ditinggalkan, dijauhi. Wa taubata amma yaskhutullah, dan bertaubat sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa yujibul azab, dan mewajibkan azab. Maknanya sesuatu yang menyebabkan kita diseksa dalam kubur, sesuatu perkara yang menyebabkan kita akan dicampur oleh Allah Taala dan neraka. Semua kita kena pelihara, kita kena jaga, dan kita kena jauhi. Yang kedua, wa wiqayatul ahli wal auladi bi ta'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah, dan pelihara juga ahli keluarga kamu. Ahli di sini orang Arab disebut, biasanya isteri disebut dengan ahli. Innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Dalam Quran pun sebut isteri dengan makna ahli. Ahli ini dia ada beberapa makna. Isteri pun dipanggil ahli, kaum keluarga pun dipanggil ahli, pengikut pun dipanggil ahli. Tapi yang dimaksudkan sini ahli dengan makna isteri. Jaga isteri kamu supaya jangan melakukan perkara yang menyebabkan dia dicampur dalam neraka. Wa aulad, dan juga anak-anak. Jaga anak-anak kita daripada terjebak daripada perbuatan yang mencampurkan diri mereka ke dalam neraka. Diri kita, isteri, dan juga anak-anak. Dengan apa dia kata? Bi ta'dibihim, dengan ajar adab. Akhlak. Adab ni akhlak, budi pekerti, perangai. Bahkan para ulama kata bukan ajar ilmu dulu. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sebab apa hadirin sekalian? Sebab orang berilmu pun kalau tak ada adab, tak ada nilai. Tak ada nilai alim macam mana pun, hebat macam mana pun, cerdik macam mana pun, tak ada adab. Tak ada nilai ilmu yang tinggi. Sebaliknya, orang yang mempunyai budi pekerti, adab yang baik, maka dia lebih tinggi daripada kedudukannya orang yang berilmu. Di antara tugas yang ditugaskan oleh Allah kepada para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, mengajar adab, budi pekerti, dan akhlak yang luhur. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan bagi ilmu je. Yang ni kita kena belajar adab ni. Bukan kata pelajar-pelajar saja, orang tua, lebih-lebih ustaz-ustaz, tok guru kena belajar adab. Bila guru tak ada adab, ustaz tak ada adab, malana tak ada adab, anak murid lagi tak beradab. Bila kita tak ada adab, besok kita dah mati. Anak murid duduk tempat sini pula, duduk tempat malana ni. Dia pun hentam orang macam semacam je, maki orang, cerca orang, kutuk orang, memperendahkan orang, melabelkan orang ni macam ni, dia akan ikut perangai kita lah. Sebab kita guru. Yang tu kalau guru tak ada adab tu, kita tengok mungkin dia belajar dulu macam tu. Mungkin, saya sebut mungkin, bukan pasti. Mungkin guru dia okey, dia tak okey. Mungkin dia belajar macam tu, asyik duk hentam orang, maki hama orang, akhirnya dia terpengaruh dengan sikap guru dia. Lalu dia akan menampilkan suatu perwatakan, penampilan yang sama dengan tok guru. Sebab itu saya nak tekankan, saya ulang, bahawa adab lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu tidak ada nilai kalau tidak ada adab. Maknanya anak-anak pun kita kena ajar adab. Adab dengan ibu bapa, dengan sesama dia, adik-beradik, jiran tetangga, dengan para sahabat dia. Macam mana adab? Semua menjadi tanggungjawab kepada ibu bapa untuk memberi didikan kepada mereka. Lepas itu baru dia kata wa ta'limihim, baru bagi ilmu. Bagi adab dulu, baru bagi ilmu. Kita ni bagi ilmu dulu, adab kita tak ajar. Adab dengan guru, anak kita kena buat macam mana, dengan orang yang lebih tua macam mana, dengan sesama kawan macam mana. Semua kena ada adab. Rasulullah ni, walaupun dia diwahyukan oleh Allah Ta'ala, itu sememangnya sebelum dapat wahyu lagi, dia penuh dengan adab, budi pekerti yang sangat baik. Wahyu dia dapat umur berapa? Umur apa Rasulullah dapat wahyu? 40. Sebelum 40 macam mana adab dia? Kita tengok baca dalam hadis. Bagaimana budi pekerti Rasulullah sebelum dapat wahyu? Dia mempunyai adab yang sangat mulia. Masih kecil-kecil lagi. Sebab tu orang gelar dia, apa dia? Al-Amin, jujur, amanah, berjuru. 40 tahun mau dapat ilmu.
Yang kata dia Al-Amin ni siapa dia? Bukan orang Islam je, termasuk orang kafir pun sebut Al-Amin. Di sudut hakikatnya mereka kagum dengan penampilan akhlak Rasulullah walaupun mereka lawan. Lawan tu dengan adalah alasan-alasan yang tertentu. Mereka tak puas hati kerana Rasulullah ni dikatakan mereka menganggap membawa agama baru, kepercayaan baru, ajaran baru, sebab tu mereka lawan. Adapun di sudut akhlak, di sudut budi pekerti adab, mereka memang tak boleh nak tak boleh nak sanggah, tak boleh nak nafikan adab yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Nabi SAW. Jadi dalam kitab tafsir kata adab wa ijbarihim ala amrillah, dan paksaan anak-anak ini atas perintah Allah. Menunjukkan di sini bahawa bila dah jadi Islam, orang Islam, dia ada unsur paksaan. Itu macam mana yang kata la ikraha fid din tu? Tidak ada paksaan pada agama. Yang tu maksud dia paksa orang kafir masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, aku tembak, aku bunuh kamu. Yang tu paksa tak boleh. Tetapi bila dah duduk dalam agama Islam, dia ada unsur paksaan. Apa bukti dia? Apa dalil bahawa orang Islam ni ada paksaan? Contohnya masalah sembahyang. Kita dah sebut dalam kuliah hadis kita. Rasulullah kata apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Alimu auladakum bis-salah hum ibnu sab'a sinin. Ajarlah anak kamu sembahyang ketika umur berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha hum ibnu asyara sinin. Pukullah mereka atas sembahyang. Atas sembahyang, atas meninggalkan sembahyang. Kalau tidak ada paksaan, kenapa suruh pukul? Tapi ulama bahas dah pula dalam kitab-kitab fiqh, pukul bukan mencederakan, bukan melukakan ataupun sehingga mematahkan tulang mereka. Tak. Pukulan yang sederhana, sekadar litakdib, sebagai untuk nak bagi didikkan latihannya, bukan nak mencederakan. Ada unsur paksaan. Ijbar, maknanya ada paksaan. Begitu juga didik isteri yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa. Mula-mula dia kata apa dia? Peringkat yang mula-mula tu Allah Ta'ala kata apa? Dia ada 3 peringkat. Siapa ingat? Allah Ta'ala kata yang pertama, bagi tazkirah, peringatan. Maknanya wa'izuhum, bagi peringatan kepada mereka, bagi nasihat. Isteri yang derhaka, isteri yang melakukan dosa, kesalahan ni, bagi nasihat. Yang kedua, farriquhum anil madaja, pisah tempat tidur, jangan tidur sekali. Tu ada unsur paksaan tu. Suruh dia tidur luar bilik ke, jangan tidur sekali. Kita tidur atas, dia tidur bawah ke, sebagai satu amaran. Lepas tu wadribuhun, Allah Ta'ala berkata boleh pukul. Pukul pula sebagaimana yang disebutkan tadi, para ulama fiqh menyebut kita ikatlah kain, sapu tangan ke, kain yang kecil, nak bagi dia berat bukan nak melukakan. Pukul nak bagi dia apa? Nak bagi dia rasa malu. Sebab manusia ni antara sakit dengan malu, dia takut malu lagi. Orang nak kena belas sebat dalam penjara ni, angkat beberapa orang petugas penjara saja tengok angkat tinggi. Ada pun hukuman Islam, walaupun tak angkat tinggi, sekadar tu tak boleh angkat tangan. Angkat tangan pun tak boleh. Disaksikan di khalayak ramai, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nur. Disebat orang yang berzina di khalayak ramai, walaupun sakitnya berkurangan, sangat kurang, tapi bila dilihat oleh mata-mata orang yang ramai tu, dia rasa malu. Jadi manusia ni Allah Ta'ala tahu dah, jadi Allah Ta'ala yang menjadikan manusia dan menjadi hati manusia. Dia tahu macam mana perasaan manusia. Dia lebih takut malu daripada sakit. Maknanya sebab itu ada, bila dah masuk Islam, ada unsur paksaan. Fala yaslamul abdu illa idza qama bima amara Allah bihi fi nafsihi wa fi man tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Tidak akan selamat seseorang hamba melainkan dia menegakkan perintah Allah di atas diri dia dan di atas orang yang di bawah jagaan dia. Tak selamat kita ni tuan-tuan.
dunia akhirat tak selamat kalau kita tak ikut perintah Allah. Kita sendiri tak selamat. Dunia akhirat kita tak akan selamat. Berdasarkan kepada ayat ni, tak akan selamat. Melainkan kita melaksanakan perintah Allah pada diri kita, isteri kita dan juga anak-anak. Diri kita sendiri saja tak cukup. Kalau isteri kita tidak ikut syariat, tak ikut agama Allah Ta'ala, tak beramal dengan amalan Islam, okey, suami isteri dah okey dah, kaki surau, kaki masjid, kaki mengaji. Anak pula macam mana? Tak selamat juga kita ni, tuan-tuan. Bila kita fikir hal kita, hal keluarga kita, tak sempat nak cari kesalahan orang lain, tak sempat nak cari kelemahan pada orang lain. Hak kita sendiri pun banyak kelemahan. Dan Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat yang kita bacakan tadi, para ulama telah mentafsirkan wa wasafallahu an-nara bihadhihi al-awsaf. Allah Ta'ala mensifatkan akan neraka itu dengan sifat-sifat yang dengan ini sifat. Sifat neraka tu apa dia tadi? Bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu. Nak bakar manusia tu, kita kata bahan bakarnya kayu contohnya kan. Nak bakar manusia tu, bahan bakarnya adalah manusia yang kafir. Batu-batu berhala yang disembah oleh orang kafir. Tu bahan bakarnya. Lepas tu cerita pula bagaimana sifat neraka ini. Selain daripada bahan bakarnya manusia dan batu, alaiha malaikatun ghilazun, malaikat yang bengis, syidad, keras. Kalau jaga syurga, malaikat yang sopan santun, lemah lembut, nak bagi penghuni syurga tu rasa seronok, riang, gembira. Bila masuk syurga tu pun, sebelum menikmati akan nikmat-nikmat syurga, dah rasa seronok. Tetapi sebaliknya, orang yang dihumban dalam neraka, layanan neraka ni sangat dahsyat. Tengok malaikat bengih, keras, tak ada cakap sopan santun, tak ada. Percakapan malaikat itu sahaja menggerunkan ahli neraka. Belum lagi kena siksaan. Cuba kita bayang. Padan dengan satu ayat ni dah untuk dia jadi baik kan. Tapi manusia ni dia terdedah dengan kelemahan. Sebuah Quran pun kadang-kadang tak baik juga. Padan dengan satu ayat ni untuk dia jadi bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah Ta'ala, padan dengan satu ayat ni. Tapi Allah Ta'ala turun 30 juzuk Al-Quran, 114 surah, 6,000 ayat lebih, tak jadi baik juga. Itu kelemahan diri kita masing-masing. Itu sifat neraka yang sangat menggerunkan, yang digambarkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Malaikat itu pula sifatnya la ya'sunallaha, tidak derhaka kepada Allah, ma amarahum, sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Di antara kerja malaikat apa dia, tuan-tuan, selain pada kerja-kerja yang kita sebutkan tadi? Di antaranya menyoal siasat orang yang telah dikebumikan dalam kubur. Dia tanya. Sebab itu ternafi dakwaan, andaian dan kepercayaan sebahagian orang. Bila orang mati ni, disuruhlah berapa orang baca Quran di atas kubur. Seminggu, 3 hari ke, seminggu ke, sebulan ke. Selama mana ada orang baca Quran di atas kubur, malaikat tak akan tanya. Tak betul. Tengok ayat ni kata, malaikat ni dia akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Memang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih, orang mati akan ditanya oleh malaikat. Tak kira orang atas kubur duk meratib ke, orang nak baca Quran ke, tak kira. Tugas malaikat dia tetap tanya. Cuma bukan isunya kata tak boleh baca Quran atas kubur. Quran ni di mana sahaja boleh baca. Cuma meletakkan fadilat baca Quran atas kubur tak boleh. Quran ni di mana-mana sahaja kita boleh baca, asalkan jangan tempat yang kotor, tempat yang bernajis. Atas kubur pun boleh baca, tak ada masalah. Cuma jangan meletakkan bila baca Quran atas kubur dia ada kelebihan, dia ada fadilat. Bila melibatkan fadilat dan kelebihan, dia mesti ada dalil. Quran dan hadis. Ada tak dalil kelebihan baca Quran atas kubur? Tak ada. Okey, yang pertama tadi, ternafi kenyataan kalau ada orang duk meratik atas kubur. Selama mana orang duk meratik, orang duk baca Quran atas kubur, selagi itulah mayat tidak akan ditanya oleh malaikat. Yang tu ternafi, tak boleh pegang. Tak boleh kita percaya macam tu. Sebab Quran menceritakan bagaimana sifat malaikat tu tadi. Wa yaf'aluna ma yu'marun.
Mereka sentiasa melakukan apa sahaja yang diperintahkan. Tak ada halangan. Apa yang Allah Ta'ala perintah mesti dia buat. Dia jenis makhluk yang sangat taat kepada arahan dan perintah Allah. Okey, terus. Maksud malaikat. Malaikat merupakan salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diciptakan daripada cahaya. Mereka merupakan hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tugas-tugas tertentu. Mereka tidak pernah melakukan maksiat maupun pendurhakaan terhadap apa sahaja yang diperintahkan Allah ke atas mereka. Malah mereka melakukan apa sahaja yang diperintahkan kepada mereka. Mereka tidak lelaki dan tidak juga perempuan. Malah tidak makan, tidak minum, tidak pernah rasa jemu dan juga tidak berkahwin. Bilangan mereka hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahuinya. Setengah ulama mendefinisikan malaikat sebagai makhluk yang mempunyai jisim nurani yang dikurniakan dengan kekuatan menjelma dalam pelbagai rupa dan bentuk dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa qala ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal 'ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushrikun wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi zalimin." Maksudnya, dan mereka yang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak, Maha Suci Dia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkannya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang telah mereka lakukan dan apa yang di belakang mereka yang akan mereka lakukan. Dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diridhai Allah. Dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya. Dan jika ada sesiapa di antara mereka berkata, sesungguhnya aku ialah Tuhan selain dari Allah, maka yang berkata sedemikian itu, kami akan membalasnya dengan azab neraka Jahannam. Demikianlah kami membalas golongan yang zalim. Okey, dalam ayat ini waqalu. Siapa di sini waqalu? Maknanya kaum musyrikin. Kaum musyrikin Mekah mengatakan ittakhadar rahman walada. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mempunyai anak, mengambil ataupun mengambil anak. Maknanya Allah Taala tu ada anak, iaitu malaikat Allah. Malaikat itu maknanya anak Allah. Sedangkan Allah Taala dah nafi di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kan? Okey, banyak lagi ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala aja subhanah. Dalam ayat yang lain qalu subhanah. Bila ada orang kata macam tu, maha suci Allah. Apa maksud maha suci? Dulu kita selalu ulang dalam kuliah akidah kita. Maha suci ni maknanya bersih, suci daripada segala sifat kekurangan. Sifat lemah, sifat kurang, sifat koman bagi Allah Ta'ala tak ada. Sebab tu kita sebut subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Apa maksud maha suci? Bebas daripada segala sifat-sifat kekurangan. Manusia terdedah dengan sifat kekurangan. Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan tak sama Allah Ta'ala dengan baharu. Baharu tu siapa? Masih Allah. Selain daripada Allah Ta'ala semua baharu ataupun disebut sebagai makhluk. Jadi kena sebut subhanah, maha suci Allah daripada mengambil anak. Dalam Quran bila sebut Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk seperti mengambil anak, Allah Ta'ala tu ada isteri dan sebagainya, dia ajar sebut subhanah, maha suci Allah. Oleh kerana itu, baru-baru ni ada seorang tok guru, kita sebut subhanah Allah Ta'ala ajar, dia kata. Begitu juga apabila orang kita, ustaz tengah mengajar, tok guru sedang mengajar, dia kata Allah Ta'ala atas arah, kena sebut kuat-kuat subhanallah. Tok guru mana tuan-tuan? Rasa tok guru ni semua orang kenal. Dia ulang banyak kali sangat dia sebut. Subhanallah. Bila sebut Allah Ta'ala atas arah, subhanallah. Malam ni saya nak sebut depan tok guru tu, subhanallah tu tak betul yang dia sebut tu. Sebab kalau kita sebut Allah Ta'ala atas arah ni, nak sebut subhanallah kerana maha suci Allah, nak menafikan Allah Ta'ala atas arah, berapa ramai ulama sebut Allah Ta'ala atas arah.
Imam Abu Hanifah sebut Allah Ta'ala atas aras. Imam Malik dengan sanad yang sahih atas aras. Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid sebut Allah Ta'ala atas aras. Imam Baghawi di dalam tafsirnya sebut Allah Ta'ala atas aras. Bagaimana kalau orang belajar mengajar tafsir-tafsir yang saya sebutkan tadi, kitab-kitab hadis yang menceritakan Allah Ta'ala atas aras, bolehkah kita nak menafikan subhanallah, kita kata macam tu, sedangkan dia baca Quran, dia baca hadis? Adakah ulama-ulama yang kata Allah Ta'ala atas aras ni maknanya sesat? Macam mana Tok Guru? Ini adalah harap-harap anak murid sampaikan kepada dia. Adakah sesat? Dia nak kiyah. Ini sebut yang kata sesat ni Allah Ta'ala ada anak, Allah Ta'ala ada isteri. Yang tu yang kita kata subhanallah. Adapun sebut Allah Ta'ala atas aras ni memang dalil dalam Quran, dalil dalam hadis. Dan inilah pegangan ulama salaf. Oh, letih Tok Guru ni. Letih. Kita tak jawab, takut kesian kat anak murid dia tu. Anak murid dia sebut Tok Guru ni habis tak berani bangkang. Dia kata sebut kuat-kuat subhanallah. Macam mana bila kata Allah Ta'ala atas aras ni sebut subhanallah? Memang itu disebut dalam Quran. Ayat apa dia kata sebut dalam Quran? Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Oi, ayat tu dia kata ayat mutasyabihat. Adakah semua ulama beranggapan ayat itu mutasyabihat yang mesti ditakwilkan? Sebab tu perlu kepada bacaan yang luas, kajian yang mendalam di dalam sesuatu isu, lebih-lebih lagi dalam isu akidah. Ketika mensyarahkan hadis nuzul, Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid, setelah menceritakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam tu kan, Allah Ta'ala buka tawaran, siapa-siapa yang nak bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia, siapa-siapa yang nak berdoa, Allah Ta'ala perkenankan doa dia. Ibnu Abdul Bar bagi menyokong pegangan dia setelah dia mengatakan Allah Ta'ala itu di atas arash berdasarkan kepada hadis ini, lalu dia buat mari ayat Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Sesat ke Ibnu Abdul Bar ni seorang ulama besar di dalam mazhab Maliki. Saya kadang-kadang cerita masalah ni jadi macam dah banyak sangat jadi jemur Allah Ta'ala atas ni. Tapi masih ramai lagi orang tak boleh terima. Bila sebut Allah Ta'ala atas kita menempatkan Allah. Kita mengatakan Allah Ta'ala ada tempat, sedangkan tempat itu baharu. Dia punya faham macam tu. Tempat itu makhluk, Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk. Jadi Allah Ta'ala sama macam makhluk. Jadi rendahlah Allah Ta'ala bila kata berhajat kepada tempat. Begitu juga bila kita menjihahkan Allah, mengatakan Allah Ta'ala ada sudut atas. Ada arah atas. Arah atas, bawah, kiri, kanan ni itu sifat makhluk. Makhluk yang perlukan arah, Allah Ta'ala tak perlu. Ulama-ulama salah bila dia kata atas arah, dia tak nafi, dia tak bahas dah. Kerana hakikatnya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Cuma alhamdulillah tuan-tuan, kita duk cerita berpuluh-puluh kali, mungkin ratus kali dalam isu dalam isu saya lah. Kita ni maknanya dengan saya. Ada kita dengan makna ramai-ramai. Ada kita dengan makna saya. Saya duk cerita ni puluh kali, mungkin ratus kali. Dah 20 tahun lebih, mungkin ratus kali saya cerita Allah Ta'ala ta'arah, Allah Ta'ala ada tangan. Jadi orang kadang-kadang orang tak faham, dia tak faham, dia tanya balik, kita terang, akhirnya jadi faham. Yang berpegang pada Asy'ariyah pun bila dia mengaji dengan kita, akhirnya dia pegang, dia tukar China dia tukar pegangan dia. Dia tukar fahaman dia pegang salah. Banyak hak duk ngaji. Mungkin sini yang ramai ni pun mungkin dulu Asy'ariyah juga. Dan kita tidak pernah menafikan Asy'ariyah sebahagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Bila kita terang, kadang-kadang orang yang menentang, dia terfikir. Banyak kali sangat kita terang, entah dia ada dalil. Sememangnya memang kita ada dalil. Orang terfikir balik. Dan kita sebut secara jelas dan terang, berkali-kali juga kita ulang, Asy'ariyah sebahagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak menafikan, mengeluarkan mereka daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semalam sekolah kita ini, ni sebut dengan nama sekolah kita. Sebab bukan saya buat seorang. Derma pun derma tuan-tuan, bilangan yang ramai. Hak ni kita sebut dengan jumlah yang kita. Tadi kita sebut saya. Sebab di sini ada pakar bahasa. Dia tegur saya. Ni kita dengan makna entah seorang, dia kata. Ada bab, maknanya ramai-ramai. Dia datang ke sekolah kita, ada beberapa orang sahabat jumpa, dia tanya macam mana
pegangan. Ustaz pegang macam mana Allah Ta'ala ni, atas arah kan? Memang atas arah kata. Tak goyang, akidah salah dia tak goyang. Jumpa siapa pun dia tak goyang. Arah atas arah. Sebab itu fakta, dalil. Jadi atas arah tu kita bahalah cerita macam ni. Dia orang pun semuanya tahu. Aras ni kita tak mahdudkan, tak tentukan Allah. Kita tak tentukan Allah Ta'ala atas arah macam ni. Kita tentukan macam tu. Jadi dia orang boleh terima. Sahabat-sahabat kita alhamdulillah dia orang boleh terima. Mereka tidak menganggap kafir orang mengatakan Allah Ta'ala atas. Lepas tu tanya masalah tangan. Ustaz bukan Allah Ta'ala ada tangan? Ya ada tangan. Tetapi ada tangan bukan anggota tangan. Saya hurai pula sebagaimana yang kita pelajari dalam kuliah-kuliah akidah kita. Ini dengan maksud sifat tangan. Kalau anggota, sebab kita tak pernah jumpa kenyataan daripada ulama salaf dengan menyebut jarihah ataupun a'dha, udhun, tak ada. Allah Ta'ala mempunyai anggota tangan, tak ada. Kita tak akan jumpa. Dan saya tak pernah jumpa. Cuma ulama salaf pegang tangan dengan makna sifat tangan. Sifat tangan ni memberi, menahan, memberi rezeki dan menahan rezeki, mengurniakan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Akhirnya perbincangan itu berhasil dengan baik, kesudahan yang baik. Mereka juga tak mengatakan kafir orang kata Allah Ta'ala atas. Dan juga orang mengatakan Allah Ta'ala ada tangan. Jadi di situ dah ada titik-titik pertemuan. Walaupun mereka dengan kaedah mereka, kita dengan kaedah kita, mereka di dalam masalah forok kepada akidah ini, mereka boleh menerima perbezaan. Jadi saya rasa lega. Hasrat saya 20 tahun dulu memang teringin untuk mendamaikan dua aliran yang berbalah ini, antara Salafi dan juga Asy'ariyah. Dan saya sebut berulang-ulang kali, kalau nak debat dalam isu ni sampai kiamat takkan selesai. Sebab apa? Asy'ariyah boleh mengeluarkan dalil-dalil. Asy'ariyah mengatakan ini tangan itu bukan dengan makna sifat tangan. Tangan itu dengan makna kudrah. Ni buat keluar kitab ni kita pun baca. Allah Ta'ala taharah itu makna istawa dengan makna istawla. Dia akan keluar kitab berpuluh-puluh kitab, ratus kitab, ribu kitab. Kita pun ada ribu kitab juga. Tak selesai. Yang pentingnya kita cari titik-titik pertemuan. Jadi alhamdulillah dengan kehadiran sahabat-sahabat kita itu daripada Aswaja, kita dah mula satu langkah. Saya kata langkah kita ni, langkah kita yang nak mendamaikan dua aliran ni ribu lagi. Kita dah melangkah satu langkah. Kita dah melangkah satu tangga. Kita telah bergerak. Dan alhamdulillah saya menyebut kepada mereka, insya-Allah saya dengan sahabat-sahabat yang lain akan membuat lawatan balas balik jumpa mereka. Maknanya kita ziarah mereka untuk tujuan mahabbah. Kalau tak buat macam tu, kita akan berperang lah. Kita mati. Generasi yang akan datang yang mengaji salah macam ni, dia akan serang khalaf. Khalaf pula pengaji cara dia, kaedah dia macam tu, pemikiran dia macam tu, dia akan lawan pula salah. Dia tak selesai. Masalah tak akan selesai, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan masalah. Sekurang-kurangnya dapat mengurangkan masalah. Selesai tak akan selesai. Jadi yang pentingnya, kalau orang yang berilmu, sama ada daripada golongan Salafi ataupun Asy'ariyah, dia boleh terima perbezaan pendapat. Yang tak boleh terima ni mana-mana kumpulan yang ekstrim kerana tak ada maklumat. Dia tak baca, dia tidak mengkaji. Tu dia lawan. Sebagaimana individu ni lah yang kita sebut tadi. Bila sebut Allah Ta'ala subhanallah, dia tak boleh terima langsung. Dia tak buat kajian. Dia tidak membuat bacaan yang meluas. Dia tidak mengkaji di dalam masalah yang menjadi perselisihan di dalam masyarakat. Dia tak kaji. Dia duduk pegang cara dia je. Jadi sahabat-sahabat kita ini pun, mereka tak boleh terima juga Asy'ariyah yang ekstrim, yang keras tak boleh terima. Saya pun macam tu juga saya kata. Orang Salafi yang keras, yang ekstrim kita tak boleh terima. Walaupun kita yakin inilah pegangan yang paling tepat, tetapi kita juga dalam waktu yang sama kita kena menyantuni dan kita berlapang dada orang yang berbeza pendapat dengan kita. Dan ditanyakan soalan lagi kepada saya, siapakah ahli sunnah wal jamaah? Saya kata ahli sunnah wal jamaah terbahagi kepada 3. Sebagaimana yang disebut di dalam Ithaf Sadatil Muttaqin, Imam Zabidi syarah kepada Ihya Ulumuddin di juzuk yang jilid yang kedua.
Golongan ahli sunnah yang pertama adalah golongan salafi ini, Athari, yang dalil mereka direct Quran hadis, khususnya di dalam masalah akidah. Yang kedua saya kata Asy'ariyah Maturidiyah, termasuk di dalam ahli sunnah wal jamaah. Bukan dua, bahkan satu lagi ahlul kashfi wal wujdan, golongan tasawuf yang tak bercanggah dengan Quran dan hadis. Mereka juga tergolong daripada ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita menyempitkan ahli sunnah wal jamaah kumpulan kita sahaja, tak boleh. Dan kita menafikan aliran-aliran lain terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Maknanya beberapa benda besar, asas ataupun dasar disepakati, maka tidak boleh mengkufurkan di antara satu sama lain. Perselisihan ini adalah merupakan furu' akidah sahaja. Ia bukan usul kepada akidah. Dan insya-Allah akan diikuti dengan muzakarah yang berikutnya, siri-siri yang berikutnya. Insya-Allah kita berdoa kepada Allah supaya dua aliran yang bertelagah 1000 tahun lebih ini, kalau di Malaysia ini sekurang-kurangnya dapat diredakan. Nak damaikan 100% sehingga tak timbul masalah langsung, tidak berlaku serang menyerang, itu mustahil. Sebab dia kaedah yang berbeza, mesti akan berlaku pertembungan. Cumanya kita boleh meredakan keadaan. Saling tasamuh, bertolak ansur di antara satu sama lain walaupun berbeza. Kerana apa? Kedua-dua aliran ini semuanya nak mentangzihkan Allah. Apa maksud mentangzihkan Allah? Nak menyucikan Allah Ta'ala daripada bersifat dengan sifat baharu. Jadi kaedah salah nak sucikan Allah Ta'ala sebagaimana yang disucikan dalam Al-Quran. Sesuatu yang tidak diisbatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kita tak isbat. Tak diisbatkan dalam Al-Quran, dalam hadis, kita tak isbat. Sesuatu yang tidak dinafikan oleh Allah dan oleh Nabi, kita tidak nafikan. Contohnya menafikan jihad dan makan, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Sebab tu kita tak nafikan Allah Ta'ala tu. Kita tak kata Allah Ta'ala tu tidak berjihad, tidak bertempat. Kita tak kata. Sebab penafian itu tidak ada dalam Quran dan di dalam hadis. Jadi kita kata hanyalah apa yang dikatakan oleh Allah dan hanyalah apa yang dikatakan oleh Rasul. Adapun golongan Asy'ariyah, mereka ada kaedah. Kalau kata jihad dan makan tadi, itu bersifat, itu antara ciri-ciri sifat-sifat makhluk yang memerlukan jihad dan juga makan. Tak apalah kita raikan kaedah tu. Walaupun kaedah tu tak ada dalam Quran hadis, yang pentingnya kita sepakat dulu menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan baharu. Kalau yang tu dulu boleh diterima, insya-Allah. Perkara-perkara yang lain yang lebih ringan, yang lebih kecil daripada mengatakan Allah Ta'ala bertangan dan Allah Ta'ala berada di atas arasy, itu dapat diselesaikan dengan mudah insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.